Sejauh ni mata dapat memandang, sejauh ialah kita pasang impian. Dari jauh kami orang datang bertandang sampai jua ke Miri, kota tepian. Nah, jangan kita orang si tahu, Miri itu adalah bandar yang dibangunkan di pesisiran pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita orang di rumah yang setia lagi menonton bersama kami Yusuf dalam rancangan Keringat Usahawan, rancangan yang istimewa dan khas untuk para usahawan kita bercerita mengenai pahit dan manis daknya dalam mengejar impian untuk bergelar sebagai usahawan yang berjaya. Okey, untuk segmen pertama, kami rasa nak nangis bukan apa. Kami syukur gila dapat bertemu dengan orang sekuat Puan Lydia tu. Sebab semangat lain macam, okey. Nyamulah kerjanya seorang-seorang. Kayak makin nak nangis kami nangga udang galah digorengnya besar lalu-lalu je. Jangan ketinggalan segmen Nang Nyaman. Nama kami ya Lydia binti Zumadi Abdullah. Kami berasal dari Serike. Kami adalah pengusaha kedai sebenak Segalang. Kami minat masak dari kami umur 5 tahun dah. Kami dah start masak guna kerusi, masak nasi goreng guna kerusi, naik tas kerusi masak. Okey, sebenak Segalang tu sedia maklumlah nama perkampungan kedua nenek kami lah. Perkampungan air yang berada di Sungai Rajang. Kawasannya memang banyak udang galah. So dari sialah kami cetuskan idea, okey bagus kami ambil nama sebenak tu. Sebab kami fokus dengan udang galah, sebenak pun ada udang galah. Menu special memang udang galah lah. Lepasnya secondnya tom yum udang galah. Sebab tom yum kami memang full dengan nyampun aromanya dari lengkuas, daun limau purut, mint. Kau lah semuanya kau. So ada certain customer dari Brunei yang suka salted egg dengan sambal petai. Tapi ada juga yang suka sweet and sour, and ada juga yang suka masak asam. Masak asam tu dalam kita Sarawak rebus sajalah. Cabaran pertama, pekerja si cukup. So yang kedua, kami single mother, ibu tunggal yang bergerak sendiri. Mula kerja sendiri, ngurus anak sendiri, ngurus kedai sendiri, ngambil stok sendiri, hantar stok sendiri, masak sendiri, semua sendiri. So kemas rumah, mau ada masa kemas rumah. Bukan senang. Benda yang adalah satu kepayahan yang bagi kami. Sampai kami rasa lelah. Sampai kami rasa macam ada mak, aku nak berhenti. Aku semua lagi nak masak. Ada si bisnes lain yang baru malam tadi kami mesejnya. Maknanya mak ada si bisnes lain yang boleh aku pola. Aku semua masak lagi, aku dah lelah. Mak kami si reply mesejnya, adik kami terus mesejnya ada kau cuba dulu, jangan give up. Aku sih tahan sebab aku seorang malah kerja. Aku rasa macam aku stop nak mula apa. Sampai aku blur, sampai aku kesian dengan anak aku sebenarnya. Mun aku ada anak, aku akan stay di situ. Memang aku akan pergi jauh, aku akan stay dengan sebab anak lah, sebab anak kami ni ambil stay di situ lama. Kami rasa macam
Okeylah, mungkin tu nasib kami dengan anak kami nak kami cuba, kami si mau nasibnya sama dengan kami. Kami cubalah struggle mula bisnes tu. Okey, nasihat kami lah bagus. Kini tu kita cuba lalu buka depan rumah. Kita nanggap macam ni feedback dari jiran-jiran, dari customer. Mun kita rasa benda yang ada peningkatan, dalam masa 2-3 tahun kita boleh upgrade untuk buka sikit kedai. Cubalah. Yang penting kita cuba dulu, jangan mengalah. Macam kami dulu, kami cuba dulu. Jangan madasi, jangan madatusi dapat. Walaupun kita single mother ke, walaupun kita ibu tunggal, jangan madasi dapat. Jangan terus nak minta pertolongan dari orang lain, bantuan dari orang lain. Sebab kita sebenarnya dapat, kita mampu. Tapi kita tahu macam ni caranya. Caranya kita pergi dekat jabatan-jabatan yang boleh nerima, yang boleh tahu pasal ibu tunggal. So, nya akan beri detail bah. Okey. So kami boleh makan lah? Boleh. Okey. Jemput Gini makan. caranya patah. Patah, pusing, macam ni lah. Patah pusin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Look at this prawn, guys. Tangga kita tu. Patah. Aduh. Ha? Pusing. Cabut. Wah. Okey. Musak melanggar. Garamnya. Meskipun dia, terima kasih banyak-banyak kerana sudi kongsi pengalaman kita, cerita kita dengan kami orang di Keringat Usahawan tu. Dan sebagai tanda terima kasihlah tu ada cenderah hati sedikit untuk kita. Gini-ginilah, okeylah kita. Terima kasih sebab jemput kami di situ lah. Sama. Okay, kita nanggah ada bahaya gini tu. Nah, kita dapat nanggah orang jogging dan hiking dan ia adalah perkara paling bestnya kat situ. Sebab apa? Sebab orang masih datang di tempat yang bersejarah tu. Di Kennedy Hill tu sebagai tanda menghargai tempat bersejarah tu. Okey. Tapi kata kami akan cerita sejarah Kennedy Hill tu kerana kini tu kita mau berkenalan dengan usahawan kita yang seterusnya, Puan Masnya di dalam segmen Allah. Lega ya, kita akan ke Piasau untuk berjumpa dengan usahawan wanita yang pandai menyusun strategi perniagaannya. Kami dengar cerita daripadanya nak macam heran bah. Boleh juga kita memulakan bisnes premis penginapan ke tak ya? Mau tahu apa? Kata kita berkenalan dengan Puan Masniah, pemilik premis penginapan Kenyalang dalam segmen Raut Lo. Nama kami Puan Masniah binti Suhaili, umur 52 tapi rasa kena 25. Kami actually most of my business tu kami sole proprietor lah. Kami seorang je ada kongsi dengan siapa-siapa. So macam homestay kami pun kami je seorang jaga. Dulu about 10 years ago also kami partner dengan few friends. Mostly all my partners were Chinese lah. Kami mula auction properties. So when we did auction properties, we deal with cash. So what happened is we combine we pull our money. Kadang-kadang kami beli seorang, tapi kadang-kadang we pull our money. Kami beli property, we bought it at a cheaper price, and then lekatnya kami refurbish and we sold it again lah. But then a few of the properties I kind of like them, so I retain them as homestays. However, some of those homestays also now ada jual balik juga lah.
Okay, the one homestay kami yang di Miria, yang pun location is actually very strategic lah. Si jauh daripada pasar malam, customer duduk yang boleh jalan kaki pergi pasar malam, senangnya nak cari makanan. And then the most important thing juga dekat dengan rumah kami, dekat dengan restoran kami, everything is walking distance. Rajin berjalan lah, mesti rajin berjalan pakai kereta lah. And it's actually quite a small cute house, easy to maintain. And then kami pun loan payment pun mahal. So actually kalau sekiranya orang, if let's say ada customer pun macam during COVID kan, I still can afford to make the monthly payment. I think when you come to do homestay business, right? Kita mesti cari property yang jauh daripada rumah kita, or somebody who can come and datang pergi if there is an emergency. Kadang-kadang kita tahu tiba-tiba customer teriak kawang malam-malam, ada apa kat dekat situ, so we can actually go there. Bila banyak customers kami, we used to have a lot of foreigners. Kami arrange tidak pergi Guania, pergi Lambe, but not ada moment ada lah, because we used to have a lot of customers daripada Taiwan, daripada overseas lah. So what we did is we arranged for those, even some excursion to Brunei. So they actually had something to do lah. And then most of them will go to Guania. Dekat situ kami actually, because it's close to my house, my maid actually look after it, and also my restaurant staff. Because tak pun dekat, because kalau macam ada urgent thing, they can pick up the keys from this restaurant. Ya lah, memang dah kami suka that location, the homestay, because it's close to everything, close to my house, close to my restaurant, and close to my other properties, and close to also pasar malam. I think the first thing is staffing. Kadang-kadang nak mencari good staff untuk helping us to do homestay itu is not easy. Kadang-kadang kita ada problem sikit, kadang-kadang pekerja kita tak malas, customer service bagus, and then also I think the most important thing is honesty. Kadang-kadang tidak dishonest. Orang walk in, kita ada orang walk in kelak masuk poket, that kind of things lah. These are the things yang kita kena jaga lah, and then we have to monitor all the time. Actually, I have another homestay. At the moment, tengah renovation in Lutom. It's actually 2 semi-D house made into one. So it's a 5-bedroom bungalow. And then I also plan to have another shop house here, just around here in Seberkas. Currently it's empty. It used to be, ground floor used to be my business, my Fitra Food Industries. I used to have this frozen food there. So what I'm planning is that I'm going to make the first floor and second floor as my homestay as well. Okay, Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi cerita dan pengalaman kita. Semoga ini dapat memberi inspirasi kepada penonton-penonton kami orang, dan sebagai tanda bahagian lah, atau ada sedikit cendera hati untuk kita. Terima kasih, Su. Sama. Terima kasih semua. Jangan lupa datang ke homestay kami di Miri dan Kuching. Yes, sir. Penyalang homestay terbaik. Si lupa juga kita akan nanggak kelupis sejuk beku pertama yang sudah sampai ke level overseas, kata orang. Siapa sangka kelupis tu boleh jadi produk kita yang ngembak nama Sarawak ke mata dunia. Dan mek dengar, si Datuk bakal molah perisa kelupis yang si pernah dicuba orang. Inspirasi kami kali tu, kita akan bersama dengan Puan Kartini. Tercetusnya idea apabila saya mendapati tak ramai pengusaha produk makanan di Sarawak, pengusaha kilang. Berstatus kilang lah yang berskala besar, tak ramai di Sarawak, maka saya rasa saya patut venture into this industry dan cuba mengeluarkan produk-produk tempatan
khususnya daripada Miri Sarawak. Ya. Saya seorang yang kuat makan, definitely. Memang suka makan. Dan apabila saya berjalan di supermarket, retail lah, outlet, hypermarket, saya dapati di sektor sejuk beku, freezer, tak banyak produk daripada Sarawak. Almost 99% daripada Semenanjung. So saya bertanya kepada diri saya, kenapa tidak ada pengusaha dari Sarawak yang buat lebih banyak? Contohnya sausage, burger, dan macam-macam produk yang lain. So saya cuba mencari sumber dan jawapan kepada persoalan itu, dan kita come up with Rania Kelupis Pulut. Kena buat R&D lah, R&D inovasi supaya produk kelupis dapat diterima di peringkat antarabangsa dan tempatan. Sebab kita kena go through banyak requirement kesihatan, requirement benda-benda lain. So kita pastikan beras pulut yang kita pilih tu pulut yang terbaik. Kita gunakan santan yang terbaik dan daun nyirih yang berkualiti untuk menghasilkan produk sejuk beku yang berkualiti. Yang tahan lama, sampai 2 tahun pun orang boleh makan. Selamat untuk dimakan. 1629 Sdn Bhd ini, Rania Kelupis, merupakan usahawan lah di bawah bimbingan Jabatan Pertanian, di bawah program agro makanan. Jadi bantuan yang telah kita telah kita beri pada tahun 2020 berbentuk mesin pemproses makanan dan juga untuk pembungkusan makanan yang mana bernilai lebih kurang dalam 130,000. Jadi bantuan inilah bertujuan untuk meningkatkan dia punya hasil dan juga pemasaran untuk membantu usahawan kita. Daun nyirih lah, terutamanya daun nyirih. Sebab pada asalnya daun nyirih selalunya orang dapat di tamu-tamu, kedai-kedai kecil kan. Dan yang berjual pun peladang-peladang yang berjual hanya untuk mendapatkan income yang biasa. So apabila kita mencebur dalam bidang ni, dalam penghilangan pembuatan makanan yang berskala besar, kita memerlukan kuantiti yang banyak. So at least 200,000 keping untuk 1 bulan. So bila kita tanya dengan peladang tak ready. And then bila kita tetapkan SOP, sebab nak jadikan kualiti kilang, dia kena ada kualiti daun yang bagus, saiz yang tertentu kan. Sebab nak letak dalam blast freezer kan, tak boleh gunakan daun yang lama dan cepat rosak kan. So benda macam ni merupakan challenges sebab peladang tak suka benda yang baru. Kita ajar dia kena dapatkan macam ni, tak boleh. So kita kena educate the farmers, this is what we want, kita nak yang macam ni, dan harga yang boleh menjanakan sumber pendapatan yang lumayan sebenarnya. Sebab setakat ni harga pasaran untuk daun kelupis daripada kita adalah 10 sen sekeping. 10 sen untuk daun sekeping. Untuk daun sekeping yang tak boleh dimakan, yang pakai buang, 10 sen sekeping. So, kita sanggup buat macam tu sebab kita nak pastikan kualiti tu memang bagus kan, kelupis memang bagus. So, dan dalam masa yang sama keberkatan dia lah kita membantu peladang menjana pendapatan yang tetap. Sebenarnya bila saya menceburi bidang, bila mau menceburi bidang tu kan, saya selalu menganggap bahawa dengan pengalaman yang saya ada dalam oil and gas, sektor pembuatan makanan ini adalah sektor yang simple. Tak mungkin sesusahnya. Kalau oil and gas kita dapat buat, takkanlah nak buat kelupis tak dapat buat kan. But unfortunately Allah tu Maha Adil. Dia cakap nothing is easy in this world. Kalau kita nak memulakan satu perniagaan yang baru, produk makanan yang halal, betul perjalanan dia, it's not easy. It's never easy. So saya mengalami melalui banyak cabaran. Yang tak terfikir dia akal benda tu boleh terjadi tau. Tapi saya amat bersyukur sebab partner saya, adik saya, Siti Hawa Syakawi, dia adalah merupakan my strong supporter. Her word to me actually, bukan kata-kata saya, kata-kata adik saya kepada saya. Sikit je lagi Kak. Whenever I want to give up,
It's okay Kak, don't worry. Sikit lagi kita. Another one more. Sikit lagi. We will reach that level, you know. So I said, okay, sure, pola lagi. Yeah, do it again. Almost there. We are almost there. That's always the way. Dah mau sampai dah ya. It's okay, you know. Nasihat saya kepada usahawan lah, jangan fikir sektor pembuatan makanan adalah suatu sektor yang tidak menguntungkan. Sebenarnya sektor pembuatan makanan adalah sektor yang amat besar. Kita di Sarawak ada peluang 99% untuk mencuri pasaran sektor pemakanan ni lah. So jangan anggap it's not a glamour sector. Everybody cakap, if I want to do business, I nak buat sektor oil and gas, I nak sektor plantation tu besar-besar lah kan. Jangan tengok sektor makanan satu sektor yang kecil. It's actually kalau kita approach bisnes itu dalam skala yang berbeza, ia akan menjadi peluang perniagaan yang paling besar. Daripada Jabatan Pertanian, sebab kita telah bekerjasama dengan syarikat ini sejak tahun 2020. Jadi kualiti yang ada pada Puan Kartini ini merupakan usahawan yang tulen yang boleh berusaha, yang boleh mencari pasaran dia sendirilah. Jadi Jabatan Pertanian tiada masalah untuk membantu sebab selebihnya dia dapat berusaha sendiri. Jadi kita hanya memberi bantuan dari segi panduan yang asas saja. Okey Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi cerita dan pengalaman kita dengan kami orang di Keringat Usahawan tu. Semoga cerita kita tadi dapat memberi inspirasi kepada penonton kami orang di rumah. Dan sebagai tanda terima kasihlah daripada kami orang, terimalah sentuh hati tu. Okey, terima kasih Yusuf. Terima kasih kepada tim Keringat Usahawan. Terima kasih banyak-banyak. Jangan jerak, datang selalu. Dan paling penting, jangan lupa coba produk Rania Kelupis Pulut. Yang terbaik. Yes, yang terbaik. Bila kita ada strategi yang jelas dan kita ambil tindakan dengan strategi kita insya-Allah akan beri pulangan yang bagus hujung hari kelak. Dan adalah pengajaran yang kita patut ambil dari cerita Puan Kartini tadi. Nya tahu bila nak buka perniagaannya, besar risikonya sebab nya akan bersaing dengan brand-brand lain dan modal nak buka perniagaannya sangat besar. InsyaAllah dan Alhamdulillah kini itu 1629 nya dah maju sebab strategi, plan dan usaha istiqamah Puan Kartini tadi. Sama-sama kita doakan 1629 akan maju jaya di masa depan dan berjaya menempa nama di mata dunia dengan kelupis frozen. Okey. Okey, ajaklah daripada kami kali itu. Tapi sebelum macam biasa, kami ada pesanan untuk kita. Okey. Janganlah kita tok si tahu mengenai sejarah tempat kita sebab tanpa pengorbanan orang lama mari si akan ada kita hari itu. Okey. Sama juga dengan usahawan, si akan ada usahawan baru, mun si ada usahawan lama. Okey, kita relax ya. Kami mula kerja kami dulu Kejap